Okey, hari ni kita nak sambung yang minggu lepas punya. Macam form 5 dengan form 4 sains sambunglah dari minggu lepas. Yang form 5 kimia ni bahagian kedua tajuk diorang ni. Bahagian pertama tu teacher dengan form 4. Bahagian kedua ni form 4 tak belajar lagi. So teacher panggil form 5 kimia lah sebagai revision. Form 5 sains ni sebagai revision. Form 4 sains yang barulah belajar. Okey. Okey, subtopik seterusnya tajuknya adalah polimer. Bila masa teacher je mulalah internet connection ni unstable. Okey, apakah polimer? Afi Amin. Afi. Nombor 1. Polimer ialah molekul berantai panjang yang terbina daripada gabungan unit molekul kecil yang berulang-ulang. Unit molekul kecil ini dinamakan monomer. Okey, so sekarang ni nak bezakan monomer dengan polimer. Monomer tu dia molekul kecil. Lepas tu satu tu kecil tu dipanggil monomer. Bila monomer tu disambung-sambung, jadi rantai panjang dipanggil polimer. Even monomer tu ada 2 pun dah dipanggil polimer tau. Faham tak? Faham tak? Hello? Belum balik teacher. Apa Zik? Ulang balik. Tak faham. Okey. Untuk poin pertama ni, kita cuma nak bezakan monomer dengan polimer. Monomer tu unit kecil satu. Satu unit kecil dipanggil monomer. Kalau dah panjang dipanggil polimer. Even kalau monomer tu ada 2 pun, kita dah panggil dia sebagai polimer. Okey? Itu beza panjangan pendek je lah. Monomer satu molekul, bila panjang jadi polimer. Lepas tu dia molekul tu dia berulang-ulang. Maksudnya monomer tu ulang-ulang panjang-panjang jadi polimer. Okey, plastik merupakan contoh polimer yang banyak digunakan dalam kehidupan kita. Polimer ni ada 2 jenis, sama ada semula jadi atau sintetik. Apa maksud sintetik? Apa yang korang faham dengan maksud sintetik? Anybody? Maksud sintetik? Buatan manusia. Buatan. Okey, tu dia kat situ kan. Apalah, Taki pun tahu. Raja menunjukkan, jadual menunjukkan contoh polimer semula jadi dengan polimer sintetik serta monomer yang membentuk. Ni pun selalu keluar kat soalan objektif. Mari kita tengok. Okey, polimer semula jadi, wujud sel semula jadi dihasilkan daripada benda hidup. Okey, contohnya ada protein. Okey, protein ada sejenis polimer yang dalam kurungan ni dia bagi contoh lah, telur. Banyak lagi protein lain kan. Contohnya susu. Apa lagi protein lain? Nak panggil budak bayu tak ada. Tapi sains ni patut dia menyeluruh. Budak sains ni patut lagi hebat. Dia fizik tahu, bio tahu, kimia tahu. Betul tak Yusri? Betul. Betul. Bila lagi nak puji? Bila lagi teacher nak puji kan? Bolehlah belanja pula Yusri, belanja teacher TO. TO tarik kau. Senyap terus Yusri suruh belanja, dia lari. Okay, so polimer tu protein, monomer dia adalah asid amino. Pernah dengar tak asid amino? Pernah dengar tak asid amino? Pernah tak? Pernah. Pernah lah. Masa tingkatan 1, 2, 3 dah belajar. Form 2 belajar pasal pencernaan makanan, nutrisi. Ada asid amino ni. Okay. Polimer yang kedua adalah kanji. Yang dalam kurungan ni contoh kanji atau karbohidrat. Contohnya beras, roti, mi, mihun, pasta, cekodok. Itu semua adalah kanji. Okay.
Monomer untuk kanji adalah glukosa. Maknanya satu ni glukosa. Sambung banyak-banyak glukosa jadilah kanji. Satu asid amino. Banyak-banyak asid amino jadilah protein. Okey, itu beza monomer dengan polimer. Seterusnya, polimer lain adalah selulosa. Okey, selulosa ni dalam erti kata lain adalah karbohidrat pada tumbuhan. Macam sayur mayur, tu selulosa lah. Kalau lembu kerbau makan rumput, itulah selulosa. Yang membina polimer selulosa pun glukosa. Kenapa? Sebab kanji dengan selulosa ni adalah keluarga karbohidrat. Bawah karbohidrat tu ada cabang kanji, selulosa, gitu. Okey, polimer seterusnya adalah getah asli. Kita akan belajar detail lagi pasal getah kat bawah nanti. Getah asli tu polimer, rantai panjang. Okey, monomer dia adalah isoprena. Form 5 kimia ni patut kena tahu lukis ni, isoprena. Boleh ke nak test? Budak kimia nak lukis. Bolehlah lepas ni teacher bagi kerja suruh lukis ni. Okay, polimer sintetik adalah polimer buatan manusia yang dihasilkan daripada bahan kimia. Okay, contoh pertama ni paling senang. Perasan tak? Dia kata polietina. Monomer dia etina. Etina tu satu monomer. Bila banyak-banyak ditambah je poli kat depan. Polietina. Itulah polimer dia. Okay, perspex. Okay, sejenis polimer sintetik. Ini kaca perspex ni. Okay, monomer dia adalah metil methacrylate. Nama dia. Okay. Polyvinyl klorida, PVC. Monomer dia vinyl klorida. Ni pun senang macam polietina juga. Ada tambah poli kat depan. Vinyl klorida tu monomer satu. Bila rantai panjang dia jadi polyvinyl klorida, PVC. Pernah dengar tak PVC? Dalam kehidupan seharian. Siapa pernah dengar PVC? Hello. Siapa pernah dengar PVC? PVC tu apa? PVC. PVC. Pandai. Nanti boleh claim hadiah Boleh. Teacher yang nak bagi. Bukan kau bagi teacher. Teacher nak bagi kau. Sudi ke? Boleh. Boleh. Nanti kita PM tepi Boleh. Okey, seterusnya polimer sintetik seterusnya adalah getah sintetik. Getah pada buatan juga. Okey, monomer dia adalah neoprena. Okey. So untuk bab ni teacher nak remind semua, dia banyak fakta. Maksudnya kena ingatlah bab ni. Macam minggu lepas yang dah belajar culture, ceramic, alloy, tu semua fakta kena hafal. Okey, terus scroll bawah. Ada gambar kat situ. Proses pempolimeran dan penyah polimeran. Apa tu penyah polimeran? Apa yang korang faham dengan perkataan penyah polimeran? Okay, proses pempolimeran adalah proses penggabungan monomer-monomer untuk membentuk satu molekul berantai panjang yang dikenali sebagai polimer. Pempolimeran nama proses dia je lah. Macam kita terangkan tadi, cuma ayat ni lebih proper kalau dia minta maksud pempolimeran. Tu ayat yang sebenar. Proses penggabungan monomer membentuk satu molekul berantai panjang yang dikenali sebagai polimer. Ada dua jenis proses dia, sama ada penambahan atau kondensasi. Okay. Kalau proses penambahan ni, monomer digabungkan untuk membentuk polimer tanpa hasil sampingan seperti air. Maksudnya just tambah aja. Okay. Ni contoh monomer, bila pempolimeran jadi polimer. Tengok gambar di sana. Okay. Itu monomer yang sama. Ini monomer berlainan.
Okey, nama pun dia, sebab tu dia kata satu molekul berantai panjang. Nampak tak ada rantai ni? Ni contoh macam kita ada rantai manik tau. Ada rantai manik, boleh bayang ke? Ada manik-manik, nak sambungkan manik-manik tu mesti ada rantai kan? Macam tu lah, nak bayangkan monomer dengan polimer tu. Okey. Terusnya, dalam pempolimeran penambahan, monomer-monomer tak tepu. Okey, seperti monomer yang mempunyai ikatan ganda dua antara dua atom karbon digabungkan bersama. Okey. Kalau dalam kimia, perkataan tak tepu dengan ikatan ganda dua ni biasa. Tersiasa dalam form 5 sains pun ada. Teacher pernah dengar seajar. Monomer tak tepu bermakna dalam struktur dia tu ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Macam ni. Inilah ikatan ganda dua. Macam tanda sama dengan. Sekurang-kurangnya mesti ada satu. Itulah monomer tak tepu. Okey, kita ulang lagi sekali. Monomer tak tepu tu, tak tepu bermakna dalam struktur dia ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Sekurang-kurangnya satu bermakna boleh je, dua, tiga, boleh. Okey. So dia bagi contoh kat sini, pempolimeran etina kepada polietina. Satu ni kita panggil etina. Monomer etina. Ikmal. Ikmal. Ya, teacher. Bagi teacher formula etina. Tengok je gambar yang teacher bulat tu. Kira C dengan H dia. C8. Yang teacher bulat ni. Yang teacher bulat ni. Oh, Berapa? yang teacher tu. C2. C2. C2H4. Itulah formula etina. Okay, ni satu etina, satu etina, satu etina, satu etina. Sekarang dia nak buat pempolimeran penambahan. Dia nak tambah je. Jadilah macam ni. Okay, dia namakan ni polietina. Okay. Husna. Nah. Nah, tak ada. Haziq. Ya, teacher. Katalah teacher tambah H kat hujung ni. Ada H ni dengan H ni. Namanya apa? Jap. Lapan C. Apa tu? Oktana. Oktana. Betul ke Husna? Mana Husna ni? Husna tidur je ya? Pandai Takik. Husna. Cepat Takik kata Husna tidur je. Puan Ilham, betul ke Haziq cakap tu? Lapan karbon oktana. Pun tak ada. Okey. 8 karbon betul tak? Oktana, oktana, nonana, dekana. Okey, tapi dia tulis kat sini polietina. Sebab tadi tak adalah H ni. Okey, sebab kenapa namanya polietina? Ini dia bagi contoh je 4 etina kan? 1, 2, 3, 4. Nak buat polimer dia tu mungkin sampai 40. 400 ke kan? Tak tahu. Tapi yang pasti macam teacher cakap tadi, kalau dah 2 je, contoh ada 2 je. 2 sampai sini tadi. Pun dipanggil polietina juga. 1 je dipanggil etina. Dah lebih-lebih tu jadi polietina. Okey?
Itu contoh pempolimeran penambahan. Kita scroll bawah. Okey, sesetengah polimer dapat ditukarkan kembali menjadi monomer asal atau monomer yang lebih kecil melalui proses penyah polimeran. Okey, sebab tu perkataan nyah tu dia maksudnya untuk buang. The word nyah itself. Okey, bukan nyah yang au tu. Au. Proses penyah polimer maksudnya dia nak tukarkan kepada monomer asal atau monomer tu monomer yang lebih kecil. Itu maksud penyah polimeran. Dalam kimia tak ada, dalam sains ni ada. Dia just nak buang lah. Okey, kita nak masuk bahagian getah asli atau bahasa Inggeris the natural rubber. Aziz Aikan. Aziz Aikan. Nurin. Oh, Nurin. Teacher, Nombor 1 please. getah asli ialah polimer semula jadi yang diperoleh daripada pokok getah. Siapa kat sini pernah tengok getah asli depan mata? Aku pernah tengok dalam cerita je. Tak nak dalam cerita. Tahu pernah dia dia tak kisah dia tak toreh pun tapi dia nampak getah depan mata dia. Inilah pokok getah. Siapa pernah? Tak ada. Tak ada ya? Semua tengok dekat TV cerita cukup dari itu. Banyak lain drama ni. Okey, poin kedua, monomer bagi getah asli ialah isoprena. Dah bincang dah tadi. Okey, kita tengok ciri-ciri getah asli. Sarul Azwan. Sarul Azwan. MIA. Sarul Nizam. Ya, teacher. Nombor 3. Ciri-ciri getah asli adalah seperti berikut. Kenyal, lembut, melekit apabila dipanaskan, tidak tahan haba, takat lebur rendah, tidak terlap udara, penebat elektrik yang baik, tidak mengkonduksikan haba atau penebat haba. Okey. So dalam banyak-banyak ciri ni, mana ciri yang nak perlu dijelaskan? Macam saya tak pastilah kenyal tu macam mana teacher? Lembut tu macam mana teacher? Mana poin yang tak faham? Semua poin faham? Semua poin faham teacher yang tanya? Yang kenyal. Kenyal tu kalau kita tarik dia, dia akan kembali, lepas tu kita lepaskan, dia akan kembali kepada keadaan asal. Itulah kenyal. Tak ada kita tarik tu, lepas tu dia stay je macam tu. Macam kita punya getah seluar, kan kita tarik, lepas dia balik pada keadaan asal kan. Kalau kita tarik, lepas tu dia panjang, tu kita panggil molor. Kalau orang Jawa panggil molor. Betul tak Afi? Betul. Tu maksudnya dah tak kenyal lah. Janganlah tulis molor pula. Ciri kalau ada pilihan ciri bukan ciri getah asli, tulis tak kenyal. Itu bukan ciri lah. Tak ada ciri molor tulis kat situ. Okey. Ada satu poin tu dia kata tidak tahan haba, takat lebur rendah. Tidak tahan haba tu fahamlah kan? Dia sensitif lah kepada haba. So takat lebur rendah tu maksudnya suhu rendah tu dia dah boleh melt, dia dah boleh lebur, dia dah boleh cair. Tu maksudnya tak tahan haba. Okey. So poin yang kedua terakhir dengan poin terakhir tu dia hampir serupa lah. Sebab dia tak boleh mengkonduksikan haba, sebab tu dia adalah penebat elektrik yang baik. Lawannya kan pengalih elektrik. Takkan getah boleh mengalih elektrik kan? Ada penebat elektrik yang baik. Okey.
Okey. Okey, poin keempat, Haifa. Lama tak dengar suara Haifa. Ciri-ciri getah asli boleh berubah berdasarkan keadaan seperti berikut. A. Asid bertindak ke atas lateks. B. Alkali bertindak ke atas lateks. C. Penambahan sulfur pemvulkanan ke atas getah. Ni kita nak tengok ni. Ciri-ciri getah asli yang kita tengok dekat poin nombor 3 tu boleh berubah. Sebelum kita nak tengok ciri dia berubah, kena fahamkan atau kena ingat yang 7 poin atas tu. Oh, ciri getah asli sekian. Sekarang ni ada 3 keadaan boleh merubah ke semua ciri tu. Ada pula latex. Pada zaman dulu lain, Faris. Yusri. Ya je. Latex tu apa? Getah. Susu getah. Latex ni lah susu getah. Okey? Apa yang keluar daripada pokok tu yang kita toreh tu, itulah latex. Okey? Puan Ilham, Ya. ingat lagi tak macam mana tindakan asid dengan alkali ke atas latex? Yang mana boleh bekukan, yang mana boleh cairkan? Ingat tak Wan Ilham? Haziq ingat tak? Oh, Haziq. Ya, teacher. Ingat tak apa tindakan asid dengan alkali terhadap latex? Gumpal. Itulah yang mana gumpal? Asid. Kenapa? Asid kalau tambahkan latex, dia menggumpal. Sebab asid ada apa? Ion? Ion negatif. Ion. Asid ada ion apa? Semua asid ada ion apa? Hidrogen. Ada ion. Siapa yang cakap tu? Hidrogen. Siapa yang cakap tu? Selain Haziq? Ada suara lain tadi? Yusri ke? Tak ada. Wan Ilham ke? Faris ke? Alah, tak nak mengaku pula. Saya tak nampak tadi. Wan Ilham Jadi salah. Ya, bagus. Okey, sekarang kita nak tengok tindakan asid ke atas latex. Form 4, dengar betul-betul. Ni korang baru belajar. Form 5 ni revision je. Mana terror dah ni. Okey. Ulang lagi sekali sebelum pergi lebih lanjut. Poin nombor 3 tu adalah ciri getah asli. Sekarang kita nak tengok 3 tindakan dekat 4A, B, C ni yang boleh merubah ciri getah asli. Kita tengok yang pertama. Pertama dulu. Okey, kita nak tengok tindakan asid ke atas latex. Okey, ke atas susu getah. Sebelum teacher pergi lebih lanjut, rajah 9.8 adalah struktur susu getah. Rajah dia. Maknanya kalau kita tengok dekat gambar ni, rajah 9.18, polimer getah ni dia bercas negatif. Okey, rantai polimer getah ni yang macam berbenang ni, okey, dilitupi dengan membran protein. Membran ni macam ada macam lapisan lah. Kita tak nampak apa bulat-bulat dalam tangki susu getah tu. Tapi kalau kita tengok bawah mikroskop, rajah dia memang dia ada membran setiap satu zarah getah tu lah. Okay. So dalam bekas tong susu getah tu ada banyak lah dia punya zarah dia. Okay. So membran getah ni dia bercas negatif. Okay.
So, tengok dekat kotak sebelah gambar ni. Ni. Okey. Cas negatif yang sama, kita tengok cas negatif ni, menyebabkan zarah getah saling menolak antara satu sama lain dan mengakibatkan lateks kekal dalam bentuk cecair. Okey. So sebab tu teacher suka nak tekankan sebelum kita nak tengok tindakan asid ke alkali ke atas lateks, kita kena tahu yang getah ni bercas negatif. Okey. So bila dia bercas negatif sesama diorang tu, sebab cas sesama, diorang akan saling menolak. Okey. So cerita pasal cas ni patut semua dah faham lah. Kalau cas sama menolak, cas tak sama menarik. Tu biasalah sama macam kutub kan, cas-cas ni. Tu point tu dah patut kena tahulah. Okey, poin pertama, polimer getah yang berantai diselaputi lapisan membrane protein yang bercas negatif pada permukaan luarnya. Okey, hal ini menjadikan zarah getah bercas negatif. Okey, poin seterusnya yang penting ni, poin nombor 2. Okey, penambahan asid ke atas lateks akan menyebabkan penggumpalan lateks. Okey, semua kena bear in mind yang bila tambah asid dia akan gumpal. Okey, macam mana cerita gumpal lateks tu? Sebab bila kita tambah asid ni dia ada ion hidrogen yang bercas positif. Dia dah ada ion yang bercas lain, H positif. Macam tu. Dia akan meneutralkan cas negatif pada membran protein di permukaan zarah getah. Kalau kita nak kalau korang nak hafal ayat ni nanti korang pening, korang kena faham. Ini bahagian ni boleh faham. Okey. Hal ini menyebabkan zarah getah berlanggar antara satu sama lain dan memecahkan membran protein di permukaan zarah getah. Seterusnya, rantai polimer getah akan terbebas lalu membentuk gumpalan. Okey, disulang. Tengok dekat rajah Okey, sebab tadi getah ni kan dia asalnya negatif. Okey, negatif. So bila kita masuk, asalnya bila kita masuk ke asid, zarah ni akan menolak satu sama lain. So diorang ni akan kekal cair. Tapi bila kita tambah asid ada ion hidrogen yang bercas positif. Dia akan neutralkan cas negatif pada membran getah tu. Lepas tu zarah tu akan berlanggar. Berlanggar-langgar, itu yang membran atau lapisan dia tu akan pecah. Bila pecah, terkeluarlah zarah getah tu. Ini dia tunjuk contoh sikit je. Bayangkan dalam tong tu kan ada banyak zarah getah kan. So semuanya akan menggumpal. Jadilah gumpalan getah. Okey. Okey, itu cerita tindakan asid. Okey, asid etanoik sejenis asid lemah. Biasanya digunakan untuk menggumpalkan lateks. Lateks tambah asid dapatlah lateks menggumpal. Okey. Husna dah ada ke? Ikmal? Ya, teacher. Ingat tak formula asid etanoik? Tak ingat. Tak ingat. Wan Ilham, ingat tak? Asid etanoik. Si siapa Haziq? Haziq, formula asid etanoik. Ya, teacher. Siapa? CH CH 3COOH. CH3 COOH. Tu belum suruh lukis lagi. Okey, biasanya digunakan untuk mengumpulkan lateks. Okey. Tapi tengok poin keempat. Dia kata lateks yang dibiarkan tanpa ditambahkan asid juga boleh menggumpal. Hal ini berlaku akibat tindakan bakteria yang menghasilkan asid.
lalu menetralkan charge negatif pada membran protein di permukaan zarah getah. Okey, cerita dia macam mana? Kalau kita lepas tori getah tu, kita nak cepat dia gumpal, kita bolehlah tambah asid untuk terus diproses. Tapi kalau belum nak proses dengan segera, tak payahlah tambah asid. Kita biarkan semalaman pun boleh juga menggumpal. Lambatlah sebab kita bukan nak pakai cepat kan. So kalau nak pakai cepat, letak asid. Kalau tak apa lambat gumpal, kita boleh je biarkan semalaman. Sebab bila dibiarkan semalaman tu, bakteria akan bertindak ke atas latex. Bakteria ni dia akan hasilkan asid. So bila asid terhasil je akan ada ion positif lah tadi. Sebab ion hidrogen yang bercas positif ni memang ciri pada semua jenis asid. Tak kisahlah asid apa pun. Okay? So dia punya cerita sama balik macam tadi yang kita terangkan tu. Bila ada asid, asid tu akan menunjukkan charge negatif. Zarah-zarah getah berlanggar. Membran protein tu pecah. Zarah protein tu terkeluar. Lepas tu bergumpal. Sambungan cerita dia sama je. Cuma bezanya dia tak tambah asid. Okay? Okay, dah settle tindakan asid. Kita nak tengok pula tindakan alkali. Faris. Faris. Ya, teacher. Pernah dengar tak alkali? Bagi satu contoh. Alkali, contoh alkali. Ubat gigi, teacher. Betul-betul. Okay, tapi dalam cerita ni kita nak cerita pasal sejenis alkali yang kita panggil amonia. Kalau tadi asid akan menggumpalkan latex, sekarang ni alkali kita nak elak daripada dia gumpal. Okay. So form 4 dengar betul-betul apa teacher cakap, asid bila tambah kat getah, asid akan gumpal. Tapi kalau nak elakkan gumpal, kena tambah alkali. Ingat teacher cakap dia sampai mati. Sebab yang form 5 kimia tu dia tahu teacher dah ajar tahun ni juga. Form 5 science ni patut dah belajar tahun lepas dah dengan SIR. Okay, sekarang kita nak cerita macam mana nak elakkan latex daripada gumpal. Tambahkan alkali seperti larutan amonia. Okay, contoh-contoh ni yang biasa digunakan tak payah sibuk nak hafal alkali lain. Kalau tadi nak gumpalkan latex, asid etanoik, ni nak elakkan gumpal, kita tambah amonia. Okay, cerita dia macam mana? Pak Isyabil. Teacher. Ingat tak tadi teacher cakap zarah getah dia cas apa? Negatif. Negatif. So alkali ni dia ada charge negatif tau. Charge negatif pada asid, pada alkali kita panggil ion hidroksida. Alkali tulis kalau asid dia ada ion positif iaitu hidrogen. Manakala alkali dia ada charge negatif. Kita panggil ion hidroksida. Itu memang ciri pada semua jenis asid dan alkali. So alkali akan menetralkan sebarang asid yang dihasilkan oleh bakteria. Ni contohnya cerita kalau dia dia nak tinggal semalaman tapi dia tak nak gumpal. So kalau tinggalkan semalaman, asid tu bakteria akan hasilkan asid kan? So dia tambah alkali siap-siap. Jadi charge negatif pada membran protein di permukaan zarah getah dikekalkan dan latex kekal dalam keadaan cecair. So contoh macam ni. Untuk latex ditambah larutan amonia, latex tidak menggumpal. Okay. Larutan amonia digunakan untuk mengekalkan latex dalam keadaan cecair tanpa bergumpal. Okay. So settle cerita tindakan asid dengan tindakan alkali. Ada soalan? Tak ada. Memanglah tak ada soalan dari kau. Tadi saya panggil kau tak menyaut pula. Tak ada. Syarul tu tanya Syarul boleh? Syarul, aku nak tanya je diam lah. Boleh tanya lah. Kalau tak ada soalan, teacher nak soal kau. Tak tahu. Tak tahu? Mana ada pilihan jawapan tak tahu?
Tak ada soalan ya? Asid dengan alkali? Tak ada. Okey, teacher nak pergi bahagian yang terakhir. Proses pemvulkanan getah. Ingat tak Ikmal? Pemvulkanan. Oh Ikmal, Ya teacher. ingat tak pemvulkanan getah? Pernah dengar tapi Pernah dengar. tak tahu maksud. Bagus. Teacher suka perkataan pernah dengar tu. Tak adalah cakap tak tahu, pernah dengar, cuma susah nak terangkan kan. Teacher ni pun tanya, ingat tak? Janganlah paksa saya teacher. Saya sebenarnya susah nak cakap. Okey. Teacher teruskan. Proses pemvulkanan getah. Padam. Beginilah cerita dia. Okey. Apabila latex dicampur dengan sulfur, bahan ni kita panggil sulfur, dan dipanaskan sehingga suhu 140 hingga 169, pempolimeran penambahan akan berlaku. Maknanya rantai polimer getah tu akan bersambung, tapi bezanya dia ada sulfur dan menghasilkan getah tervulkan atau vulcanized rubber. Okey, proses ini dipanggil sebagai proses pemvulkanan atau vulcanization. Okey. Proses pemvulkanan ni akan menyebabkan rangkai silang sulfur terbentuk antara molekul getah dengan sulfur. Okey, cuba tengok kat sini. Ini rajah yang asli. Rantai polimer getah asli. Okey. So bila dipanaskan dengan sulfur, nampak dia membentuk rangkai silang sulfur antara antara rantai getah tu. Antara rantai getah asli ni dia ada rangkai silang. Okey, soalan teacher sebelum kita pergi lebih lanjut. Antara getah asli dengan getah tervulkan ni mana lagi bagus? Syami, Ya. agak-agak mana lagi bagus? Getah asli ke getah tervulkan? Getah tervulkan. Lah getah tervulkan. Sebab proses ni kan untuk upgrade. Takkan dia saja-saja nak buat proses getah tervulkan tu kurang baik daripada getah asli. Tapi ciri-ciri getah asli tadi yang ada berapa tadi 6 tu, ada juga pada getah tervulkan tapi lebih baik lagi. Kalau tadi antara ciri getah asli kenyal. So getah tervulkan lebih kenyal lah. Kita tengok kat bawah Okey. So untuk bahagian ni just nak bagi tahu yang proses pemvulkanan, proses pemanasan latex dengan sulfur. Sebab nanti getah tervulkan tu antara rantai polimer getah asli ada rangkai silang sulfur. Okey. Dari segi rajah dia macam ni. Prosesnya nama pemvulkanan. Okey, rangkai silang sulfur yang terbentuk antara molekul getah dengan sulfur menyebabkan rantai polimer getah tidak mudah menggelongsor. Ni pun diceritakan dalam bab alloy minggu lepas. Tak mudah menggelongsor. Kalau logam asli macam kupra, besi tu, zarah dia, susunan dia sekata je kan. So dia mudah menggelongsor. Berbanding dengan struktur alloy. Alloy tu kita dah tambah logam asing. So dia tak mudah menggelongsor. So dia punya ciri pun lebih baik. Sama juga macam getah tervulkan. Mari kita tengok ciri-ciri dia. Syasha. Oh, Syasha. Teacher. Tolong baca ciri-ciri getah tervulkan tu. Pilih mana-mana 4. Baca 4 yang belah kanan tu. Ciri-ciri getah tervulkan lebih kenyal. Tadi teacher cakap kenyal. Ni dia yang getah asli kenyal, dia lebih kenyal. Lagi apa Syasha? Tahan haba.
Tidak mudah teroksida Okey dah cukup. keras. Keras kan? Tadi ada ciri getah asli tu lembut. Janganlah jawab lebih lembut. Lebih lembut tu dah tak bagus pula ciri kan? Dia keras. Kalau katalah, kalau keluar kat soalan kata getah asli keras, getah terbuka lebih keras. Faham tak? Getah terbuka dia lebih bagus lah, lebih berkualiti. Okey, Doni. Ya, teacher. Baca dua ciri belah kiri tu. Tidak terlap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Sebab getah terbuka ni dia dah proses. Bukan macam getah asli yang kita baru lepas tore tu. Boleh tindak balas dengan asid alkali. Okey? Okey, teknologi terkini berasaskan getah. Kini, penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi kejuruteraan genetik dan polimer berasaskan getah semakin maju. Ada tak siapa saudara mara sini kerja kilang getah? Kilang berasaskan getah. Siapa ada tak? Tak ada. Ada budak teacher seorang dia kerja top glove. Apa dia kata hari ni nak hantar glove percuma. Sebenarnya dah sebulan tunggu minta dia bagi glove. Sir, kata nak hantar hari ni. Serius saya tak tipu. Apa dia? Hantar. Nak hantar glove. Okey, poin kedua. Hal ini seiring dengan matlamat penggunaan getah secara inovatif untuk meningkatkan mutu produk getah asli, getah sintetik dan campuran kedua-duanya dalam kehidupan kita. Getah asli dan getah sintetik mempunyai ciri-ciri khusus yang tersendiri. Oleh itu, pelbagai barangan dihasilkan daripada getah asli, getah sintetik atau campuran. Campur ni maknanya dia ada getah asli dengan getah sintetik. Kalau getah asli tu semata-mata getah asli sajalah. Mari kita tengok produk apa. Okey, kalau getah asli ni, getah asli ni mahal lah kan sebab asli. Produk yang biasa dibuat daripada getah asli adalah tayar kereta lumba, sarung tangan, tilam. Sarung tangan macam tok glove tu dibuat sarung tangan lah. Okey, getah sintetik yang buatan manusia tadi digunakan untuk membuat tayar kenderaan berat, pad brake dan pipe. Okey, manakala untuk campuran digunakan dalam pembuatan tayar kereta juga. Ni kereta siapa ni? Kereta Haziq ke? Tayar kereta, alas enjin dan penebat bagi wayar elektrik. Okey, ada ni lah. Ada alah nak tunjuk je dapat berapa ni. Perkembangan teknologi juga telah mengembangkan potensi industri getah. Nilai produk getah asli dan getah sintetik yang ditunjukkan kat sini. Berapa juta. Setahun ni. Tahun tak ada. Tahun 2011 hingga 2017. Sadaqallahul Azim. Habis. Ada soalan? Hello, ada soalan? Tak ada teacher. Tak ada ya? Depan ni teacher bagi soalan tau. Boleh tak Aina? Boleh. Oh Aina, kalau senyap tanda setuju. Senyap tanda setuju nak bagi kerja ni. Boleh tak Fatin? Boleh kot. Boleh kot. Ni kena periksa apa lah? Alas, kerja. Fatin rajin, Fatin suka kerja. Kan Yusri? Yusri pun rajin. Yusri suka kerja tak Yusri? Suka tak ikhlas? Okey. Esok paper apa? Paper 1. Paper trial? Paper scan. Tak ada. Bolehlah jawab soalan teacher. Okey, kita cuba buat soalan cepat-cepat.
Okey, cukup dulu untuk hari ni. Jumpa lagi. Tata Titi tutup. Dulu, tak. Terima kasih. Bye.